Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang beri kita taufik untuk dengar setiap pagi tentang apa yang Allah mahu dan apa yang Allah tak mahu. Bila kita dengar apa yang Allah mahu dan apa yang Allah tak mahu, dan kita amal dia, buat seperti mana yang Allah mahu, tinggalkan apa yang Allah tak mahu, dengan cara yang benar, dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak sukakan Allah, maka kita akan jadi orang yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk tahu apa yang Allah mahu dan apa yang Allah tak mahu, kita kena dengar kuliah saya ni. Kuliah lain dia orang hampir tak bagi tahu, dia hanya bagi cerita Nabi tu, cerita Nabi ni. Tapi lepas cerita-cerita tu tak pula bagi tahu apa yang Allah mahu tu. Jadi dia orang dengar ceramah, dengar cerita je lah, kan? Dan ceramah tu pun habis lah masa ceramah juga. Baca Quran baca. Kalau baca bahasa Arab, baca je lah. Kalau baca terjemah pun dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris, tak faham. Tak faham mana tak tahu daripada bacaan tu apa Allah mahu dan apa Allah tak mahu. Dan tentu sekali tak tahu dan tak buat lah. Jadi kita kena dengar ceramah, kuliah yang bagi tahu kita apa yang Allah bagi tahu dalam Quran. Jadi penceramah ni sepatutnya yang faham Quran. Jadi penceramah yang faham Quran ni bukan penceramah yang ada ijazah panjang-panjang. Ceramah yang faham apa Allah mahu ni ialah penceramah dari kekasih-kekasih Allah, yang mana tak ada, hampir tak ada lah kat dunia ni. Macam mana nak jadi kekasih Allah? Buat kerja macam Nabi pun tak buat. Pergi jumpa orang, ajak orang yang belum mengucap tu supaya dapat mengucap, yang dah mengucap tu diingatkan dia tentang maksud mengucap tu, dan ajak dia buat kerja Nabi seperti Nabi dengan niat nak suka. Tak buat. Tentu sekali lah tak mungkin jadi kekasih Allah. Jadi orang beriman pun tak mungkin. Di mana hadis Nabi, kamu hendaklah cegah mungkar dengan tangan, tidak dengan perkataan, tidak mampu dengan hati. Itu selemah iman. Maknanya kalau kita tidak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni, kan, dengan hati pun tidak. Hati tu mana dengan doa. Maka kita tidak mungkin boleh jadi orang beriman dan beramal soleh walaupun tahap rendah. Tak mungkin. Maksudnya itu, maka itulah selemah iman tu, maknanya tak boleh jadi orang beriman beramal soleh walau tahap rendah.
Tiap-tiap hari tu kena doa tu. Supaya orang bukan Islam ni masuk Islam. Yang dah Islam buat kerja dakwah ni. Kerja Muhammad SAW. Siapa yang dia buat tu? Melainkan Hadraji, Maulana Inamul Hasan, yang saya dengar lah, dia tiap-tiap pagi, dia lepas bain hidayat tu dia datang buat doa. Dalam doa tu dia beri hidayat pada Amerika, beri hidayat pada Europe, hidayat pada Australia, dia sebut mah. Mana dia doa bukan Islam masuk Islam lah. Itu yang dia mampu buat. Dia tak ada pergi jumpa orang. Jumpa orang Islam pun tak ada. Kat luar Nizamuddin saya tak nampak dia pergi. Yang saya nampak dia mencegah munkar dengan hati. Bukan Islam dia doa, yang Islam dia doa. Kita taklah faham sangat bahagian, tapi kita tahu lah, boleh cakap Amerika, Eropah, Hidayat C, Puri-Puri, Hidayat Parma, Puri-Puri tu hidayat seluruh alam. Ada Hamnik, Karam C, Hidayat Parma. Hidayat tu tunjuklah, Parma tu bagi. Dia akan cakap oh Allah, dia tak cakap oh Allah, Allah हमारे को गुनाह माफ फरमा, सारी सारी उम्मत के गुनाह माफ फरमा, ओ अल्लाह हमारे ईमान कमजोर फरमा, ya Allah iman takat फरमा. Takat ni kuat. Hari-hari dia doa tu. Sebab itu dia dapat jadi orang beriman, beramal saleh tahap rendah tau. Siapa selain daripada dia berdoa Yahya, tak tahu. Ada juga mungkin orang baca dalam tahajud ni. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kalau kita tidak mencegah mungkar hari-hari dengan doa, kata Nabi, selemah iman. Maknanya tidak ada iman kalau itu tak buat. Maksudnya tidak boleh jadi orang beriman, beramal soleh. Rashidi dia pergi gas dengan skrip yang saya ajar, tapi kat mulut aja. Mereka yang bercakap apa yang saya dah tulis dengan mulut, umpama dia tak cakap lah. Dia kena cakap dengan mulut, benarkan kat hati. Ini tak buat. Namanya burung kakak tua. Kalau burung kakak tua ni tak ada dapat pahala, dia cakap Assalamualaikum, burung kakak tua. Kita pergi rumah tu, Assalamualaikum, masa apa? Rupanya burung kakak tua. Burung tak? Betul kakak tua. Itu tak dapat pahala. Sebab burung kakak tua tu kat mulut je. Macam itulah Rashidi buat guard. Iman tak naik. Bila orang marah, dia marah balik orang tu. Sebab apa? Dia tak buat kerja Nabi ni dengan cara betul. Yang Allah kata watawasaw bil haq, berpesan kepada yang benar. Watawasaw bis sabr, berpesan dengan sabar. Sabar mana? Balas buruk dengan baik. Dia tak boleh buat. Bertahun-tahun tak boleh buat. Disuruh pun tak nak buat. Kan? Lepas tu dia cerita kat saya selalu gaduh dengan isteri. Dia cakap, saya lawan. Dia cakap, saya lawan. Ada mana dengan isteri pun dia tak sabar, dengan orang buat gas pun dia tak sabar. Akhirnya dia iman pun jadi beriman, beramal saleh tahap rendah pun tak boleh. Bertahun dah buat usaha. See? Kita ni pertama tak faham hadis. Maulana Zakaria tafsir hadis ni bukan dia tafsir, dia cakap maknanya orang beri azan pun dakwah. Ulama berdakwah dengan berhujah. Mujahid berdakwah dengan pedang. Inilah dia tafsir hadis yang diberitahu. Bila kamu lihat
mungkar nak cegah dengan tangan. Ditukar pula oleh orang dengan orang pas, kuasa. Tangan tukar kuasa. Dia tak boleh tukar. So dia faham, orang pas, kita nak cegah mungkar mesti dapat kuasa pemerintahan. Beria-ia, berjuang. Pas kan? Fi silmi kafah, dia kata. Masuk Islam sempurna, seluruhnya. Maksud dia, kalau satu orang tak mencegah mungkar ni dengan kuasa, dia tak mengamalkan Islam pada dia. So untuk mengamalkan Islam secara keseluruhan, kita mesti mencegah mungkar dengan kuasa. Untuk dapat kuasa lah kita berpura-pura, dia kata. Dia cakap lah, kita berpura-pura nak kuasa dengan mencebur dan menerjunkan diri, menaaskan diri dalam sistem demokrasi yang kufar. Maka dia masuk dalam sistem demokrasi kerana nak berpura-pura lah. Bila kita dapat kuasa nanti, kita akan hidupkan perintah-perintah Allah. Inilah pada dia berjuang mencegah mungkar. Orang pas tu ingat dia tu mencegah mungkar dengan dia tak ada kuasa, dia tak boleh cegah mungkar, dia kena dapat kuasa. Sebab itulah dah tukar hadis tu. Hadis yang mencegah mungkar dengan tangan ni bukan dengan kuasa. Tapi tak ada siapa faham. Ni Aziz tak faham. Jadi kalau dia tak faham hadis ni sebab dia tak faham Quran. Ada tafsir, ada orang jual. Dia kata kitab tafsir ni Aziz. Dia bukan buat tafsir, dia buat dia ceramah-ceramah dia. Dipanggil tafsir dia lah. Ada berapa buku tak tu? Berapa buku? Tafsir ni Aziz. Tafsir Quran dia tulis. Kita kalau tafsir Quran ni bukan ambil dia ceramah-ceramah tuan. Quran tu huruf by huruf, ayat by ayat, seluruh Quran. Macam saya buat dengan izin Allah 84 kitab tau. Satu kitab lebih kurang ada 380, ada 360, ada 300, ada 250. Itu baru namanya tafsir. Ini saya ingat 10 buku je. Ada banyak dia cakap dalam Facebook tu nak marketkan dia. Bila kita baca tafsir ni macam ni Aziz tu kecek dengan kita. Mana bercakap, yang ceramah dia kan. Dia ambil ceramah-ceramah dia je dah dipanggil tafsir Quran. Aduh. Tulislah ceramah-ceramah ni Aziz. Kenapa tulis tafsir Quran pula? Semua Quran, tafsir Quran atau ceramah-ceramah ni Aziz lah. Tak boleh cakap tafsir Quran ni. Marketing punya sebab lah dia tulis tafsir Quran. Tak boleh tulis tafsir Quran tu sebab dia bukan Quran, tapi dia ceramah je. Sebahagian Quran adalah mungkin, kalau kita kata tafsir Quran, seluruh Quran, bukan sebahagian. Baru kita tahu ayat ini dan seluruh Quran tu komplement. Kalau tak seluruh Quran, ayat ni tak komplement dengan ayat ni, bukan Quran. Allah bagi tahu ni Quran ni membenarkan, tak ada tengok, tak ada salah. Betul aja. Makin betul Quran ni. Saya tulis tafsir Quran, saya edit. Dah betul dulu lah, lagi betul. Macam tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, mereka dah ubah hadis tu. Tangan tukar kuasa. Muhyiddin tu pun dia bagi tahu ada hadis, naklah kamu mencegah mungkar dengan kuasa. Saya timbalan Perdana Menteri masa tu dia. Saya ada kuasa. Saya kena mencegah
Munkar si Najib 1 MDB tu. Dia tukar daripada tangan kepada kuasa. Hadis tu tak cakap kuasa tuan, tangan. Jadi apa maksud tangan di sana ialah perbuatan, amalan. Makna kita mencegah mungkar dengan amalan ni, makna kita mengajak dia daripada amal buruk kepada amal baik. Terus dia buat. Orang tu diberi hidayat oleh Allah untuk buat amal baik. Itu mencegah mungkar dengan tangan. Dia tak sembahyang, ajak terus sembahyang. Dia tak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan cara Nabi, dia ajak terus. Itu namanya mencegah mungkar dengan tangan. Ada orang faham jadi? Tak ada. Kalau dengan mulut mana kita boleh cakap je lah kat dia, tapi dia tak nak buat. Dia kata minta maaf, saya tak sedia. Ini kita dah mencegah mungkar dengan perkataan. Kalau dua-dua kita tak boleh, ajak dia terus amal pun tak dapat, dia dengar pun tak nak, mana kita kena mencegah mungkar dia dengan hati, iaitu kita kena berdoa untuk dia. Yang mana saya telah ajar kamu. Inilah tafsir hadis tu. Saya buat ni sebelum saya faham pun hadis ni. Kenapa? Allah pimpin saya lah untuk buat yang betul, bukan buat yang salah. Saya ni dipimpin dari dulu lagi saya ajar, bukan belum saya tafsir hadis lagi. Puluh tahun belum. Mana? Sebab itu Nabi-Nabi dia orang buat betul, dia belum faham lagi. Tapi dah buat betul lah. Sebab Allah ajar dia. Kalau bukan Allah ajar dia, dia tak boleh buat betul. Jadi bila kita buat kerja Nabi, kita kena buat macam tu, mencegah mungkar tu. Kerja-kerja Nabi ni namanya kerja mencegah mungkar. Kerja Nabi ni, kalau kita kata kerja Nabi-Nabi, termasuk kerja Nabi Muhammad dalam mencegah mungkar dengan mengajak manusia kepada amal baik. Macam tu namanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada makruf dan mencegah mungkar. Bila kamu mengajak kepada kebaikan, maka hilanglah keburukan. Dia bukan kamu ni mengajak kepada kebaikan je, mencegah kemungkaran tak ada. Setengah orang PAS. Jadi orang PAS kata kita mencegah mungkar dengan apa, demonstrasi. Kita berarak, pegang bendera, cacak bendera siang malam masa waktu pilihan raya, naik pokok tinggi, merisikokan nyawa. Subuh pun kami hilang. Jihad. Sebab nak dapat kuasa tu penting. Semayang ni kuasa. Jadi dia nak dapat kuasa. Tujuannya supaya mencegah mungkar. Tapi salah tafsir hadis tu. Kenapa dia salah tafsir hadis? Dia tak faham Quran. Orang yang tak faham Quran mesti tak faham hadis. Takkan pula orang faham hadis tak faham Quran. Tak faham yang besar, faham yang kecil pula. Hadis tu bawah pada Quran. Kamu kalau tak faham yang besar, kamu tentu tak faham hadis. Mana Zakaria tu, dia bukan faham hadis, dia hafal hadis. Banyak hadis dia hafal. Kerana banyaknya, macam-macam hadis dia bagi tahu, termasuk hadis mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, yang mana tidak ada satu pun hadis tu di Riyadhus Salihin. Dalam hadis apa ni, hadis apa ni, Bukhari dan Muslim yang dikatakan sahih dan di bawah Quran, autentik, sahih. Jadi mana Zakaria dapat hadis tu daripada periwayat lain. Daripada itu pun ada yang tidak sahih juga. Jadi apa yang saya tafsir dengan izin Allah, semua yang sahih yang saya dah tanya Allah, sahih.
Jangan kamu bimbang. Semua hadis-hadis dengan izin Allah yang saya dah tulis tu, semua hadis sahihnya. Cubalah pakar-pakar hadis ni tengok hadis tu sahih tak yang saya tulis. Cuba cakap. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ni salah faham hadis ni telah buat salah amal. Jadi orang yang bagi azan mengikut tafsir Maulana Zakaria, tak payah buat kerja gas ni, tak payah. Orang yang ulama pun tak payah. Dia dah buat dakwah mencegah mungkar dengan berhujah. Dan yang pergi perang tu memang tak payah buat kerja dakwah. Kerja Nabi tak payah. Dia pergi perang je, guna pedang, aduh. Jadi pakat. Jadi orang tak adalah nak buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan macam Muhammad SAW. Kenapa tafsir badi macam ni? Sebab dia Maulana Zakaria tak faham Quran. Ada Maulana Zakaria buat tafsir Quran? Tak ada. Tiba-tiba tulis hadis. Dia boleh ceritalah hadis, tapi kebaikannya dia dapat bagi hadis yang Bukhari tak boleh bagi. Bukan tak boleh bagi, sengaja tak nak bagi, disembunyikan. Jadi hadis-hadis mengajak manusia kepada kebaikan mencegah keluaran ni, kita dapat dari fadilat amal yang ditulis oleh Maulana Zakaria. Walaupun ada sebahagian yang lemah, tapi dengan izin Allah, Allah bagi tahu saya mana yang lemah. Jadi keluarlah buku hadis sahih. Buku yang pertama, Amal Ma'ruf Nahi Munkar, lebih kurang 100 muka surat. Hadis yang kedua, buku hadis yang kedua, Semayang 5 waktu. Ini banyak sikit, 150. Kemudian Fadilat Semayang Malam. Ini hadis lebih kurang 100. Kemudian baca Quran hari-hari, dekat 160 dah muka surat. Kemudian sedekah, bayar zakat, sedekah hari-hari. Lepas tu baru puasa sebulan sekali, bulan Ramadan, dan haji setahun seumur hidup. Bukan setahun, seumur hidup sekali. 7 yang kena dibaca tiap-tiap hari, satu buku. Besok buku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, balik satu. Di rumah sama keluarga dan di masjid bersama ahli jemaah. Dan waktu keluar di jalan Allah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini hadis baru ditafsir betul dalam kitab tu. Hadis, bila kamu lihat kemungkaran, hendaklah kamu cegah dengan tangan, tidak dengan perkataan, tidak dengan hati. Baru ditafsir. Dah lama hadis ni. Zaman sahabat dulu dia orang tak faham. Sahabat pun tak ada tulis tafsir hadis. Tafsir Quran pun tak ada. Dia orang tanya saya, sahabat ada tak tafsir Quran? Saya kata saya tak buat. Sebab kitab tak ada. Bolehlah buat tafsir macam-macam tu je, tapi tak berani nak tulis kitab. Kenapa tak berani? Dia orang boleh compile Quran. Dia orang buat tu. Zaman Umar radhiyallahu anhu, dia orang compile. Compile apa? Kumpulkan. Oh, itu memang kerja dia orang. Cemerlang. Tak ada orang boleh buat tu. Bayangkanlah, Quran bersepah kat semua orang, ditulis di kulit-kulit kayu, semua simpan. Ada yang menghafal dia, hafiz-hafiz. Jadi waktu mereka pergi melawan Musalma Kazab dan orang yang murtad, banyak yang mati. So Umar radhiyallahu naik seram. Oh, makin banyak mati orang yang hafal Quran ni, nanti bila kita nak tahu Quran ni,
Jadi dia sangat fikir, dia kata Abu Bakar kita himpunkan Quran. Abu Bakar kata tak boleh. Nabi pun tak buat, aku tak mau. Kalau kau suruh aku gunung sepindah aku boleh buat. Tapi ni yang Nabi tak buat aku tak. Dia cukup bab ni dia suka ikut. Cakap lagi Umar, cakap lagi, pujuk dia lagi. Dah banyak mati dah orang yang dah hafal Quran ni. Kalau kita tak buat ni, satu hari kita tak tahu Quran ni. Kita mesti tulis. Barulah Allah bukakan pintu hati Abu Bakar dari sini. Dihimpunlah semua orang yang hafal Quran. Dibuatlah jemaah dengan satu amir untuk tulis. Jadi lahirlah kitab. Segala puji bagi Allah yang telah membuatkan mereka ni. Kalau tidak, Quran pun tak tulis. Allah Subhanahu Taala dalam Quran tu bagi tahu, bila kamu nak mati, kamu ambil satu orang pakar dalam ilmu pusaka ni, dan dia ni untuk tulis wasiat kamu. Tulis. Dan kalau orang yang mahir tu dapati ada apa-apa tidak mengikut apa Allah mahu, dibenarkan tukar dan bagi tahu mereka. Lepas dah tulis tu, dibacakan semua kat waris-waris dia, supaya mereka setuju, dan supaya bila meninggal tak jadi gaduh waris-waris dia. Allah tak suka gaduh. Sebab itu orang yang tak ada menulis wasiat kena segera membuat wasiat lah. Tak payah tunggu masa nak mati. Atau kalau tak nak buat wasiat, bagi semua harta tu kat orang lain, anak-anak, sebelum mati. Tak adalah nak diwasiatkan. Mati dengan tak ada harta, bagus. Tapi Rashidi harta apa pun tak ada, nak wasiat apa? Motor hutang, kereta tak ada, rumah tak ada. Jadi anak-anak dia pun tak ada nak tuntut apa-apa, tak ada apa. Yalah, macam Nabi meninggal, tak payah wasiat dia. Apa nak wasiat dia, tak ada harta ditinggalkan. Nabi memang tidak dibenarkan meninggalkan harta. Nabi meninggalkan amal saja, sunnah saja. Matilah macam Nabi. Tak ada harta, bagi semua. Nabi memang tak ada apa pun, semua dia dah bagilah semua. Sebelum mati, saya takkan tinggal sikit pun. Satu hari Nabi dah nak sakit tu, ada satu ketul emas. Nabi suruh Aisyah bagi kawan. Lepas Nabi pengsan, Nabi kebak, dah bagi belum? Belum. Ambil dia bagi. Rashidi ada cinta dunia. Rashidi lagi banyak nak waris. Harta tak ada. Orang bagi kat dia pun tak ada. Nabi tu orang bagi. Sekali 800 dirham semua bagi. Kata Nabi, kalau aku ada harta sebanyak gunung Uhud tu, pernah tak kau tengok gunung Uhud tu? Besar gunung Uhud tu. Kat Mekah tu. Akan aku belanjakan dia. Tidak akan aku simpan, melainkan untuk membayar hutang. Nabi bilang tak akan aku simpan sampai 5 hari atau 3 hari, melainkan aku belanjakan dia di jalan. Kalau aku simpan, aku memikirkan siapa hutang yang aku kena bayar. Satu kali Nabi SAW dekat lindungan Kaabah, maksudnya berdiri duduk lindungan Kaabah. Abu Zar datang. Silakanlah, kata Nabi, orang yang kaya. Abu Zar, apa maksud tuan ya Rasul? Maknanya silakanlah, rugilah orang yang kaya, melainkan dia membelanjakan hartanya di depan, di belakang, di kiri dan kanan.
Dia membelanjakan hartanya depan, belakang, kiri, kanan. Samad ada nak buat tu? Ha? Tahu tak hadis tu? Tahu tak? Bila kau tahu? Saya bagi tahu kamu. Nak amal tak? Kau nak amal tak? Kalau iman tak ada, mana nak amal kan? Tahu je lah. Maknanya orang kaya ni rugi. Nabi bilang orang kaya ni rugi. Celaka dia. Maknanya akan masuk neraka punya. Hari ni orang yang kaya-kaya ni, rumah dia, rumah orang kaya, Donald Trump, Bill Gates, semua kaya rumah. Donald Trump tu dekat New York, rumah dia emas tau. Dia seperti 3 floor tu, besar. White House tu nothing pada dia. Itulah orang kaya macam Bill Gates, rumah dia. Rumah pun. Pemain hoki India, rumah dia. Nah. Rumah aja berjuta, ada bilion pun ada. Hari ini tak ada orang tu membelanja harta depan, belakang, kiri, kanan, tak ada. Semua guna untuk, semua orang kaya hari ni kat dunia apa? Guna untuk menyenangkan diri lah. Membuat lazat. Tahu? Tak ada kiri, kanan. Jadi orang tu semua celaka. Dan kita semua air liur keluar tengok dia orang kaya. Nak jadi macam mereka juga. Rashidi, Yazid. Sedangkan Nabi bilang celaka, rugi. Kecuali yang membelanjakan hartanya depan, belakang, kiri, kanan. Pada orang depan, pada orang belakang, pada orang kiri, pada orang kanan. Faham tak? Samalah juga yang Nabi bilang, kalau aku ada harta sebanyak gunung Uhud, tidak akan aku simpan ke aku lebih dari 5 hari, melainkan untuk 3 hari, melainkan untuk aku. Nak kira siapa orang yang aku dah hutang lagi, kau tidak tak simpan. Ada kamu macam tu? Jadi maknanya, jadi orang kaya ni bukannya baik, tapi hadis ni tak keluar. Hadis ni dikeluarkan oleh Muhammad Zakaria. Dia menghafal hadis. Dia tak tafsir hadis ni. Dengan izin Allah saya tafsir. Dia hafal, saya faham. Dia hafal, dia tak faham. Tafsir pun tak betul. Tapi Allah bagi faham kat saya tak hafal hadis. Jadi saya berdua dengan dia combine lah. Dia menghafal, beritahu saya hadis, saya mentafsir. Ada bagus tak? Jadi dulu, bila zaman dulu tak ada orang faham, termasuk Muhammad Zakaria, orang semua amal salah. Ini umat semua, orang Islam semua nak jadi kaya juga. Sebab hadis itu tak keluar. Hadis itu tak keluar, semua nak jadi kaya. Terutama Yazidnya, nak lazat. Semua nak jadi kaya. Ini nak jadi kaya semua. Ini nak jadi kaya semua. Ini pun semua nak jadi kaya. Nak jadi kaya semua. Kan? Nak jadi kaya semua. Semua nak kaya. Itu? Semua nak jadi kaya. Walaupun kiri, kanan, depan, belakang tak ada nampak jalan nak jadi kaya. Kiri, kanan, depan, belakang, jalan tak nampak, buta. Masih lagi nak jadi kaya. Sedangkan Nabi bilang, rugilah, celakalah.
Bayangkanlah, maknanya jadi kaya ni memang tak bagus. Sebab itu dia, walaupun dia kata, aku diberi harta sebanyak dunia ni, sebanyak gunung Uhud, tidak akan aku simpan lebih dari 3 hari gitu. Maknanya dia tak suka jadi kaya. Itulah yang patut diikut. Oh tak, sekarang ni Ustaz Samad tu, siapa Samad tu? Abdul Samad mana? Medan. Kita mau kaya. Aduh, berlawan hadis. Sebab dia tak faham. Cubalah baca hadis tu. Kita mau banyak hard kereta, dia kata. 5 kereta. 3 bagi madrasah. 2 untuk kita. Kita mau banyak rumah. 10. 8 bagi madrasah. Dia ingat dia cakap bagus lah. Orang yang ada 10 rumah takkan bagi pada madrasah punya. Orang yang ada 10 kereta takkan bagi 8 kereta. Pernah kamu nampak orang buat macam tu? Tak ada. Ini hanya percakapan teori yang tak ada diamalkan. Kita mesti buat manusia ni beriman, beramal soleh. Bukan mau jadi kaya. Dia akan jadi kaya bila Allah buat dia kaya. Dia tak ada usaha nak jadi kaya. Orang Islam ni tak ada. Orang beriman, beramal soleh, kekasih Allah, tak ada nak jadi kaya macam Nabi tu. Tapi dibuat kaya oleh Allah. Nabi banyak harta. Ke masa dekat-dekat dia nak meninggal, masa Mekah memang Allah bagi dia tak ada harta. Harta yang ada pun, yang Hatijah ada pun, semua dia belanjakan. Mana dia nak ada harta? Siang malam buat kerja. Nabi berniaga pun tak lagi bila dia jadi rasul. Harta Khadijah pakai. Lama-lama habis juga. Maka kat Madinah dah miskin betul. Mula sampailah. Lepas tu Allah buka. Bukan Nabi nak kaya. Berapa banyak ghanimah diberi pada dia. Semua dibelanjanya. Begitu juga sahabat yang mengikut jejak langkah dia. Mereka bukan nak kaya macam kamu sekarang ni. Tahu? Kamu sekarang ni tak faham agama. Nak kaya siang malam. Ni, nak kaya siang malam. Nak kaya siang malam. Sedangkan Nabi kita tak mau. Tapi Allah buat dia orang kaya tau. Sebab Allah SWT, bila Allah cinta satu orang, Allah bagi apa yang dia nak. Bukan kat surga lagi, kat dunia ni. Kalau boleh kamu semua nak jadi macam Sulaiman, Raja Sulaiman, paling kaya. Dia ada minta. Nabi ada minta. Nabi lapar satu hari, kenyang satu hari. Kata, ada dia minta kaya. Dia minta amal bagus. Sulaiman asal minta kaya bukan dia nak berpoya dengan kaya dia tu. Tengok bagaimana dia gunakan kekayaan dia untuk dakwah Balqis. Balqis ingat dia kaya betul. Dia bagi dia hadiah. Kita bila dia dapat surat dakwah daripada Nabi Sulaiman tu, dia kata, apa pandangan kamu semua? Dia punya kita boleh, kita pun kuat juga. Kita ada kekuatan juga. Kata Balqis, biasanya orang yang menyerang ni dia akan setelah kalahkan kita, buat kita jadi hamba semua. Baik tak sah. Saya jangan masuk Islam dulu. Sebab surat tu suruh dia masuk Islam. Dan datang kat dia. Jadi dia tak tahu yang Sulaiman ni kaya raya sangat. Sangat kaya, bukan kaya lagi. Dia bagi hadiah. Sulaiman kata, ini bukan aku nak. Aku ada harta banyak dari kamu lagi. Aku mahu dia datang sekarang. Macam itu. Kalau tidak, aku akan serang. Lepas aku serang, kau tahu tak? Tak ada siapa boleh hidup senang lagi. Baik kamu menyerah. Dia pun datang setelah diberitahu tu.
Sebelum dia datang, Sulaiman bagi tahu pada jin, ambilkan dia punya tahta tu, bawa sini. Sebelum dia sampai lah. Lama juga dulu nak sampai, bukan sekejap. Bukan ambil pesawat sekejap 3 jam sampai lah. Dia daripada Yaman ke Jerusalem. Itulah cerita dia. Jin kata, tuan duduk sini, sebelum tuan bangun dia dah sampai. Ada satu orang alim kitab Allah, faham. Aku boleh buat, tuan kelip mata, buka, dah sampai. Oi, sampai betul. Jadi bila Balqis sampai jumpa Sulaiman, Sulaiman kata, kau kenal ke ni? Ini. Dia kata, macam tahta aku juga. See? Dia kata, dulu ada satu Nabi datang. Aku tak nak masuk Islam ya. Tapi kata dia akan datang satu masa, kau punya tahta ni akan dibawa ke tempat lain. Boom. Dia kata, aku dah tahu. Dia dah mula goyang lah. Bila dia masuk lah, tengok macam air. Dia punya tu. Dia angkat, dia angkat kain dia kan, tak nak basah. Kata Sulaiman, itu bukan air, kaca. Macam mana punya kaca tu kan. Apa ni, Balqis, maha suci engkau ya Allah. Kalau ada hidayat, aku terima engkau. Dia masuk Islam. Jadi tuan yang mulia, mereka ni guna kaya tu bukan untuk suka-suka, untuk ajak manusia kepada Allah. Orang sekarang kaya harta tak ada guna, untuk mengajak, kerja pun tak buat. Orang kafir yang kaya itu lagilah tak ada. Tapi mereka ni diberi dunia, lepas tu nanti mereka ni semua masuk neraka tuan. Waktu tu baru dia menyesal tak masuk Islam. Tapi tak ada guna lah. Begitu juga orang kaya di Malaysia sekarang yang banyak. Siapa orang Melayu paling kaya? Orang Islam. Bukhari. Dia tak dengar ceramah saya ni, dan tak dengar hadis tu, rugi, celaka orang yang kaya. Melainkan Jadi tuan-tuan bapa sekalian, yang Allah mahu dan Nabi mahu bukan kaya raya, macam orang bukan Islam tu, yang rumah berjuta-juta, bilion. Berapa dia punya kamar tidur je 10, bilik mandi 12, tenis court lagi, kolam renang ada. Begitu juga sekolah-sekolah paling mahal di Malaysia, 90,000 setahun, 80,000 setahun, 100,000. Sekolah Mount Kiara International School, saya tengok sekolah tu, 107,000 setahun. Dia ada kolam renang, ada main golf, macam-macam. Dulu saya ada juga nak buat sekolah untuk anak orang kaya dengan Prof Tariq tu, tak menjadi. Nak buat dekat Cyberjaya, tak jadi. Macam nak jadi, tiba-tiba dia lari. Pergi balik Mesir, duit tak ada. Aduh. Saya dah pergi, dah tengok tanah, tengok tempat dia nak beli, dah tengok silibus dia, nak buka sekolah untuk orang kaya. Jadi orang bilioner ni bolehlah hantar anak dia kat situ. Setahun 100,000 boleh beli satu kereta, mahal kan. Setahun 100,000 satu anak. Jadi orang-orang kaya ni tak celaka, rugi. Maka apa yang dikehendaki, kita kena jadi orang beriman, beramal soleh dan jadi kekasih Allah. Bila kita jadi kekasih Allah, dapat Allah, semua kita dapat apa yang kita nak. Kita tak nak pun Allah bagi juga.
Sebab Allah bagi tahu. Allah tahu kita nak harta dan kuasa. Allah bagi juga. Kau minta ke tak minta, bagi. Jadi satu orang tanya, Dr. Naswar bila nak jadi? Nak dapat kuasa harta ni? Kau tengoklah nanti. Aku tak ada nak harta kaya semua. Nanti tengok. Allah buat aku kaya dan Allah buat aku berkuasa walaupun aku tak nak kaya, walaupun tak nak berkuasa. Tapi bila kita diberi oleh Allah kaya, kuasa, yang kita tahulah kita gunakan harta kuasa tu bukan untuk menyeronokkan diri. Harta untuk dibagi kiri, kanan, depan, belakang kepada orang yang memerlukan. Kuasa untuk mengajak manusia kepada Allah. Itu yang jadi makin meningkatlah dia punya darjat, makin kuatlah iman dia. Dia taklah celaka. Tapi orang yang dapat dengan susah payah harta kuasa, dapat aja guna kuasa untuk sukaria, macam orang PKR, Pakatan Harapan, 22 bulan dapat kuasa. Dah tengok semua dia orang gunakan kuasa untuk meraih dunia, celaka dan binasa. Jadi salah maksud nak jadi kaya. Kerana apa? Salah faham hadis. Salah faham hadis tentang kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tentang kaya, hadis ni. Tak pernah baca, tak pernah tahu, jauh sekali nak amal. Jadi dengar ceramah saya ni dan baca kitab yang saya dah tafsir, kitab Quran saya, dan dari sana kita tahu apa Allah mahu, apa Allah tak mahu. Dan kita kena amal apa Allah mahu dan tinggalkan apa Allah tak mahu. Baru kita jadi orang Allah. Dapat Allah, dapat semua. Hilang Allah, hilang semuanya. Dah.